Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Terkini saya ingin membawakan kita ucapan pencerahan terbaik daripada mantan pemimpin PAS. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Khairuddin Aman Razali. Memang bekas ahli parlimen PAS, bekas pemimpin Majlis Syura dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku hari ini? Beliau dengan pencerahannya itu adalah satu yang amat mengejutkan kita. Ya, turut mengaitkan bagaimana pemimpin-pemimpin PAS yang semakin sesat. Seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa parti PAS adalah parti ajaran sesat. Dan juga isu-isu penerhakaan, menghina dan sebagainya. Jadi, mari kita dengar sendiri ucapan beliau di dalam satu pentas ceramah perpaduan bersama dengan anak muda Kelantan, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, Assalamualaikum mari kita warahmatullahi tonton. wabarakatuh. Ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya sememangnya bagi penduduk Sabak di tempat tinggal mereka satu tanda kehebatan, iaitu dua kebun dari kanan dan juga kiri mereka. Maka makanlah kamu semua dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang mencipta, memiliki dan menguruskan kamu, dan bersyukurlah kepadanya, satu bumi yang baik dan Tuhan yang maha pengampun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi, barisan kepimpinan dan juga penceramah yang awal tadi. Seterusnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu nikmat yang perlu kita syukur bila mana negara kita yang namanya Malaysia adalah sebuah negara yang bersyahadah. Bersyahadah dengan maksud letakkan dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian dipanggil sebagai Malaysia satu peruntukan Islam agama bagi persekutuan. Dengan kedudukan Islam itulah kita melihat pelaksanaan Islam daripada awal sebelum merdeka lagi hinggalah kemerdekaan yang ke-7, hinggalah ke hari ini Islam tak dapat dipisahkan dengan negara kita yang namanya Malaysia. Perlembagaan memberi suatu kedudukan besar pada Islam. Dalam artikel 11 menyebut bahawa tentang kebebasan beragama tertakluk kepada tidak boleh mengembangkannya di kalangan orang-orang Islam. Kita lihat juga sumpah yang di-Pertuan Agong ketika mengangkat sumpah, bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, dan antara intipatinya ialah memelihara Islam pada setiap masa. Itulah kedudukan Islam dan negara kita. Dan ia adalah warisan negara Islam yang sebelumnya, yang terbentuk di 9 buah negeri Melayu, daripada utara Perlis, turun ke Kedah, turun pula ke Perak, turun ke Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Semua 9 negeri yang bersetuju membentuk negara persekutuan ini adalah negeri Islam yang menampakkan Islam. Maka sebab itu dimasukkan dalam perlembagaan. Dan kredit perlu kita bagi kepada perikatan yang UMNO sebagai tonggak ni, yang hantar memorandum kepada Suruhanjaya RIK untuk dimasukkan peruntukan Islam agama persekutuan. Di peringkat awal ditolak, hanya disokong oleh seorang hakim daripada Pakistan. Bila dibawa ke satu majlis yang menghimpunkan raja-raja Melayu untuk membuat draft akhir, maka akhirnya raja-raja Melayu bersetuju untuk dimasukkan peruntukan tersebut sebelum dibawa draft akhir yang berkertas putih ke London untuk di-endorse dalam Parlimen England. Itu adalah jasa besar UMNO Perikatan pada ketika itu mensyahadahkan
negara kita Malaysia dengan Islam. Dan hari ini kita majoriti umat Islam atau majoriti rakyat adalah Muslim yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mana-mana orang yang bersyahadah dia mati sebagai Muslim, maka tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Nabi sebut pada sahabat, ma min abdin, tak ada seorang hamba pun qala la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah, illa dakhal jannah, melainkan dia pasti masuk syurga. Lalu sahabat tanya bernama Abu Dzar, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, adakah dia akan masuk syurga meskipun dia pernah berzina dan dia pernah mencuri? Lalu kata Nabi, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Sahabat tak puas hati, dia tanya lagi, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia berzina dan dia mencuri, masuk syurga juga? Nabi kata, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia berzina, dia mencuri, tetap ke syurga. Sahabat tanya kali ketiga, Nabi tegaskan lagi, wa in zana wa in saraqa. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang Islam, dia kekal Islam walaupun dia buat dosa besar, akhirnya dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita lihat ada orang yang bila berkempen pilihan raya, bila berkempen pilihan raya, dia sebut awal-awal lagi pangkah lain daripada parti dia, masuk neraka. Ungkapan ini ungkapan yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang menyebut bahawa inna murtakibal kabirati, orang yang buat dosa besar, la yakfuru, dia tidak menjadi kafir. Satu, in mata alal kabirati, kalau dia mati dalam keadaan buat dosa besar sekalipun, fahuwa fi masyiatillah, dia terserah pada kehendak Allah. Kehendak Allah macam mana? Insya'a, jika Allah Ta'ala mahu, afa anhu, Allah Ta'ala ampunkan dia. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala azabahu, Allah boleh azab dia. In azabahu, sekiranya Allah azab dia, la yakhludu finnar, dia tak kekal di neraka, tapi akhirnya ke syurga Allah Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya, satu parti yang mendakwa dia adalah parti Islam, mendakwa parti Islam, tetapi dari sudut praktikalnya tak menggambarkan akidah yang diajar oleh Islam. Ini perkara yang bukan kecil. Dulu Ustaz PAS tak cakap tajuk ni ke, kenapa sekarang selepas bersama dengan UMNO saya bercakap tajuk ni konsisten. Sepanjang saya rampas kuliah-kuliah saya, tazkirah-tazkirah saya memperingatkan perkara ini. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lebih teruk lagi, ketika KP sedang berlaku sekarang, parti yang namanya Islam tidak menunjukkan akhlak Islam. Sedangkan Islam, inti partinya satunya akidah, keduanya syariat, ketiganya akhlak. Akhlak macam mana? Kita ambil contoh yang paling dekat kita lah, yang paling akhir, Menteri Besar kita. Saya nak bincang panjang, masih pendek sangat, nak bagi peluang yang tak akhir pada YB Azli Azhari, Menteri Besar kita, yang dalam ucapan menyentuh kedaulatan atau kehormatan raja-raja Melayu, khususnya Sultan Selangor. Dia sebut, dia kata Menteri Besar dia nak angkat kelebihan Sultan kita. Dia sebut Sultan yang hebat ni takkan lantiklah Menteri Besar capnya macam Amir itu di Selangor. Tuan-tuan, kalau kita nilai ungkapan seorang pemimpin seumpama ini bukan pemimpin kecil dan PAS. Dia Menteri Besar Kerajaan PAS. Dia juga pengarah pilihan raya PAS Pusat. Dia hari ini diangkat, diagung, disanjung oleh ahli-ahli PAS. Dianggap sebagai contoh kepimpinan dalam PAS. Tapi seorang pemimpin yang seumpama ini menunjukkan pada rakyat Malaysia bagaimana status akhlak Islam. Pertama
yang merendahkan orang lain, istihza, mempersenda orang lain. Bila Allah Ta'ala mengajar kita dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan ada satu kelompok orang Islam mempersendakan, merendah-rendahkan sekelompok orang Islam yang lain. Asa ayyakuna khairan minhum, barangkali mereka lebih baik daripada orang yang merendahkan. Itu ayat yang sangat jelas. Berarti akhlak Islam tidak dipamerkan oleh orang yang mengaku dia berjuang Islam. Dan ungkapan dia juga nak menggambarkan dia rasa hebat, dia rasa besar, dia rasa bahasanya ialah sombong, membesar diri. Nabi kata la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibir. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada walaupun sebesar zarah daripada rasa besar diri. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, akhlak juga. Ungkapan disebut oleh Syekh Zainul Asri di Kedah. Syekh Zainul Asri ini Setiausaha Dewan Ulama Pakistan. Setiausaha Dewan Ulama PAS Kedah. Ketika mana saya ketika itu menjadi Setiausaha Dewan Ulama Pakistan. Berarti ini bukan orang-orang biasa orang PAS, orang besar PAS. Dia boleh menyebut terma musuh Allah yang semua kita faham. Dia tak nak musuh Allah memenangi negeri Kedah. Berarti apa? Dia melihat parti lain parti dia adalah musuh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kena peringatkan perkara ini. Kerana hadis Nabi yang sangat jelas, hadis Sahih Bukhari Muslim sebut tentang perkara ini. Man da'a rajulan bil kufri, siapa yang panggil orang lain dengan kekufuran, au qala aduwallah, atau dia kata wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, sedang tidak begitu, illa hara alaih, malaikat balik sudah kali. Tuan-tuan, jelas bagaimana pimpinan PAS bertindak dengan satu perkara yang bercanggah dengan tuntutan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan akhlak Islam, tapi mereka mendakwa sebagai pejuang Islam. Tadi awal-awal ceramah tadi dikritik seorang Timbalan Menteri Besar Kelantan. Yang ni saya nak ulaslah peribadi dia. Tapi tuan-tuan, untuk nilai seseorang, nilai pada akhlak, nilai pada syariat, nilai juga pada akidah. Maka sebab itu hari ini dijadikan Islam sebagai bahan untuk mengajak rakyat bersama. Di Kelantan, kita perakui PAS menang lama di Kelantan. 59 dah menang dah. Sampailah 78 kalah. Menang balik tahun 90 sampai sekarang. 33 tahun yang terkemudian. Campur yang awal lagi banyak. Kenapa? Kerana rakyat melihat PAS boleh laksana Islam. Tapi Islam yang dijual oleh PAS telah mengabaikan satu lagi sudut besar dalam Islam berkaitan dengan pembangunan ekonomi Islam. Tuan-tuan, saya ditakdirkan menjadi penasihat ekonomi negeri Kelantan dari tahun 2013. Tok MB lantik saya bersama dengan Tan Sri Khalid Ibrahim. Saya pun tak tahu kenapa lantik saya, barangkali sebab saya minat bincang isu-isu ekonomi bila saya menjadi ahli parlimen dan juga banyak menulis tentang isu ini. Saya menjadi penasihat ekonomi ada 5 orang. Saya sebut 2 nama lah, saya dan Tan Sri yang semua orang kenal, Tan Sri Khalid Ibrahim, bekas MP negeri Kelantan, negeri Selangor. Tugas penasihat ekonomi ialah untuk review cadangan-cadangan untuk membangunkan ekonomi negeri Kelantan. Tapi yang selalu saya peringatkan Tok Man, saya kata Tok Man, lantik saya ni lama dah, tapi mesyuarat ni kadang-kadang hampir 9 tahun jadi penasihat ekonomi, boleh bilang dengan jari yang 5 mesyuarat dibuat untuk review pembangunan ekonomi untuk negeri Kelantan. Boleh bilang dengan jari yang 5, tak sampai. Ini realiti. Bila kita bincang tentang isu air pula, hari ini modal yang rakyat bercakap tentang isu air. Saya lihat komen-komen di Facebook ataupun dalam perbincangan TikTok dan sebagainya yang mempertahankan isu air untuk pihak Kelantan, semua pun mempertahankan emosi saja.
kerana sayangkan yang Kelantan saja, bukan dengan poin. Tapi saya menyatakan bahawa memang Kelantan gagal menguruskan air, bukan kerana isu pusat tak lagi banyak, tidak, kerana kelemahan pengurusan kerajaan di Kelantan sendiri. Saya sempat alhamdulillah diberi ruang berbakti dampak air dengan jadi pengurusan aset air berhad. 400 juta diberikan sebagai pinjaman pada Kelantan. Ada satu projek yang masa saya jadi menjadi pengurusi sedang tinjau dan nak laksanakan segera, itu projek LRA, Loji Rawatan Air, yang nak dibuat di Tok Bali, yang akan memberi manfaat kepada hampir 300,000 rakyat di sebelah Pasir Putih dan juga sebelah Bacuk. Ketika mana saya jadi pengurusi, saya push untuk projek ini disegerakan, dia harap tenderkan segera. Saya dah tinggalkan pagi ini setahun lebih. Hingga terakhir bila saya pergi ke Pak Ak minggu lepas, dia jumpa ada program. Saya tanya macam mana progres nak tenderkan projek ini. Jawapan yang diberikan, masih lagi tertangguh. Masih lagi tertangguh, dijangka mungkin hujung tahun ni baru dapat ditender. Kalau hujung tahun baru ditender, nak siap projek lagi 2 tahun atau 2 tahun setengah. Berarti orang di sebelah Pasir Putih, di sebelah Bacok, lagi 2 tahun lebih barulah dapat menikmati. Silapnya di mana? Adakah kelemahan pengurusan tender oleh Pak? Tidak. Pak Ak, satu syarikat milik Kementerian Kewangan yang sangat efisien dalam gerak kerja mereka untuk melibatkan tender, sangat efisien, sangat cepat, sangat laju. Tapi kelemahannya di mana? Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Di mana kelemahan? Ini sebagai satu contoh. Sebab itulah tuan-tuan, tak boleh kita nak jadikan Islam yang kita perjuangkan, itu pun kita petikai di mana akhlak Islamnya, di mana syariat Islamnya. Jangan dijadikan Islam sebagai alasan untuk akhirnya kita menafikan hak rakyat kerana kelemahan kita dalam menguruskan ekonomi. Kita bungkus kelemahan kita menguruskan negara yang boleh beriman pada rakyat dengan bungkusan Islam, dengan pakaian jubah kita, dengan serban kita, dengan kufiah kita, dengan ayat Quran yang kita baca, dengan hadis yang kita baca. Ini kita bungkus elok-elok untuk tutup kelemahan kita menguruskan kerajaan. Sedangkan sebuah kerajaan yang baik, salah satu yang dia kena capai dalam maqasid syariah ialah menjaga harta, melindungi pengurusan ekonomi rakyat. 5 perkara yang negara mesti jaga, sebuah kerajaan kena jaga. Pertama, jaga agama. Kedua, kena jaga nyawa manusia. Nombor 3, jaga maruah manusia. Yang keempat, akal manusia. Yang nombor 5, dia kena jaga harta manusia melibatkan pembangunan ekonomi. Maka sebab itu tuan-tuan, sampai masa untuk rakyat Kelantan bagi peluang beralih untuk melihat suatu perubahan. Dan saya yakin insya-Allah ini kalilah yang akan bawa pada perubahan baru untuk rakyat negeri Kelantan. Boleh ke tak tuan-tuan? Boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Khairuddin. Terbaik itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang terbaik daripada Datuk Khairuddin ya, mantan pemimpin Setiausaha PAS, ulama PAS sebelum ini sahabat semua. Tapi kini beliau sudah pun keluar daripada parti PAS yang sudah dikatakan sudah melampaui ya daripada perjuangan asal mereka. Yang kita lihat hari ini, perjuangan mereka hanyalah untuk tujuan politik, parti dan peribadi. Itu dia terbaik pencerahan daripada Datuk Khairuddin. Jadi sekiranya sahabat-sahabat semua mahu memberikan sebarang komen juga berkaitan dengan apa yang dikongsikan oleh pencerahan oleh Khairuddin ini, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.